Ada dia juga ni ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung ayat 17 surah Al-Ahqaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma ata'idanini an ukhraja وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون والذي قال لوالديه أفل لكما. Dan ada lagi anak budak-budak lain yang berkata kepada dua ibu bapaknya ufil lakuma. Ufin lakuma ni, ufin nak terjemah payah kerana ufin ni dia panggil ismu saw, penama bagi suara. Apa kita kalau kita nak bawa kat kata pergi ambil ke jadi orang Melayu ni boleh jadi betul terjemah ada anak yang berkata pada ibu bapaknya lakuma untukmu mak dan ibu, mak dan ayah ata'idadini an ukhraja. Adakah munasabah ayah dan ibu sebut pada saya bahawa kita ni an ukhraja, bahawa kita akan dikeluar daripada kubur, akan dihidup balik. Waqad khalatil qurun min qabli, sedangkan tok nenek kita beratus ribu tahun dulu telah mati, tak pernah balik semula. Wa huma yastaghitsanillah, dan ibu bapa hanya doa kepada Allah, meminta pertolongan daripada Allah. Wa ilaka amin, oh anak tolonglah beriman.
Inna wa'dallahi haqqun, kerana janji Allah memang benar. Janji Allah bahawa lepas pada kita mati akan dihidup balik memang benar. Tak ada siapa dia boleh sekat rancangan Allah. Fa yaqulu ma hadha illa asatul awwalin. Tapi anak tadi jawab balik kepada bapaknya, ini apa-apa yang disebut oleh mak tadi, ayah tadi, hanya dongeng orang tua-tua. Ulaika alladhina haqqa alaihimul qawl. Allah jawab balik, orang-orang ini adalah termasuk daripada senarai orang yang telah ditetapkan putusannya bahawa mereka akan diazab fi umamin qad khalat min qablihim, sebagaimana ummah sebagaimana kumpulan manusia yang telah berlalu belum pada ini, minal jinni wal insi, baik pun jin baik manusia. Innahum kanu khasirin, sesungguhnya orang inilah orang yang rugi dunia akhirat. Wa likullin darajatun mimma amilu. Wahai Muhammad, beritahulah kepada dunia semua bahawa setiap manusia atas muka dunia ni akan dinilai derajatnya, statusnya mimma amilu, daripada aktiviti yang mereka lakukan di muka dunia. Wal yuwaffihum a'malahum, dan Allah akan balas sepenuh-penuhnya segala aktiviti dan amalan mereka. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dianiaya sikit pun di akhirat. Radin sekalian, itu sambungan daripada ayat minggu lepas. Ayat minggu lepas Allah Ta'ala ayat wawasinal insana, Allah wasiat pada manusia supaya ingat balik budi ibu bapa, dan ingat balik budi disebut ihsan. Dan sebut itu, kataan wasiat ni biasa digunakan untuk orang sakit dekat nak mati, dan panggil anak-anak nak memesan. Orang nak panggil nak memesan. Bila kita memesan dekat nak mati pada anak cucu kita, arti perkataan kita ni perkataan sungguh, tidak selera, tidak olok-olok, kerana inilah perkataan terakhir daripada aku sebagai bapa, aku sebagai ibu padamu wahai anak-anak semua, supaya begini, supaya begitu. Jadi sebagaimana wasiat daripada ibu bapa pada anak ni benar-benar betul, tidak selera, begitu juga Allah Ta'ala dia pesan kepada kita orang yang sudah dewasa ni, pesan dalam bentuk wasiat. Bukan kerana Allah nak mati, tidak boleh azubillah, tapi dalam bentuk boleh menarik perhatian orang mendengar bahawa cakapan aku ni cakapan sungguh, manusia, bukan main-main. Sebagaimana ibu bapa mu bila memesan padamu arti dia nak mati dah, lepas pada dia tak hidup dah, begitu juga aku sekarang wasiat padamu. Wasiatnya ialah pertama sekalinya iwadah ihsana, buat baik pada bapa, buat baik. Pertama perikat taat, yang kedua perikat buat baik. Taat ni wajib, ihsan ni hak kita buat lebih pada hak wajib, dengan sukarela kita. Supaya kita kata, supaya minggu lepas hamba sebut, kita butuh duit orang, kitanya pergi ke rumah dia lah, minta butuh, dia kita berjanji bahawa nak bayar sekian-sekian bulan. Siapa tanya kita beri sungguh, di samping bawa duit bayar tu, kita bawa benda tangan, bawa biskut kau, bawa gula kau. Biskut gula ni tidak perlu kita bawa, yang perlunya ialah kita bayar duit dia, duit sembilan. Butang 1,000 kita bayar 1,000, butang RM10 kita bayar RM10. Itu hak wajibnya. Tapi atas pada wajib tu kita bawa lagi gula, biskut cadang anak-anak dia, biskut coklat apa. Ini benda ni kita panggil ihsan, budi, tanda kita berterima budi dia, walaupun dia kesutukan duit, tapi dengan sebab dia siap pada kita, kawan lama, maka dia beri juga. Ihsan. Begitu kita dengan ibu bapa. Ibu bapa ni wajib atas kita taat, tapi atas pada taat tu ihsan. Belah mana kita nak buat ihsan ni, patut nak pergi jumpa ibu bapa ke, patut nak telefon ke, patut nak pergi kat jabat salam ke, patut pecek-pecek dia ke, patut urut-urut dia ke, tadi sakit ke apa ni, itu wajib apa ni, ihsan daripada kita sebagai anak. Perhatian semua, ini kita panggil apa nama ni, kalau kita bercakap dalam masalah pembangunan kan, bila kita nak buat rumah, buat jambatan ke, buat jalan raya ke, bahan metah ya kita nak buat rumah tu, baik kayu ke, baik batu jokong ke, baik pasir ke, baik air ke, kita jaga molek, cermat molek. Batu jokong kita cari hak benar-benar puas hati pada kita, tidak bercampur dengan batu-batu apa semua sekali, hak masuk molek, tidak hak metah, tidak berapa.
Pekerja juga kita cari pekerja yang gagah, sihat, tidak sakit, tidak apa. Barulah rumah kita nak buat ni benar-benar hati kukuh. Kerana batu jokong yang kita pilih, yang kita buat terpilih, kayu yang kita nak guna tu pun kayu yang terpilih, barulah bangunan ni kemah balik. Dalam masalah pembangunan manusia, kalau kita ni panggil pembangunan manusia, pembangunan Islam, kena start daripada anak kecil. Tidak jadi orang tua dah. Kalau kita nak bina orang tua dah, boleh juga, tapi payahlah. Kerana nak menyapa ketua ni, dia sudah mikir bermacam-macam perkara, dia ganggu fikiran, dicocok, dihasut, dia berkata. Jadi bila dia besar tu, besar keadaan fikiran dia celaka. Islam minta ibu bapa jaga budak waktu kecil lagi, supaya budak ni besar dengan keadaan terbentuk balik. Sebab tu dalam ilmu psikologi terbiah, ilmu terbiah ni, sekarang ni banyak orang geletak anak kecil di tempat apa dia panggil, di depan masih berapa dia panggil, tak tahu lah pasti ke berapa semua rumah tempat. Kita geletak tempat kita nak pergi kerja kerjaan ke berapa, nak pergi pejabat ke berapa, kita bawa anak kecil geletak situ, supaya ibu ni panggil ibu senai, ibu buat. Seorang ibu terpaksa jaga 5 orang, 6 orang, kemampuan dia. Sedangkan dari sisi psikologinya, anak kecil dia tidak boleh berebut mak. Anak kecil ni, budak kecil ni, dia tak boleh tengok mak dia ni diganggu dia budak lain. Sebab tu bila kita geletak pak mengasuh ni, ibu hak jaga budak ni, mula-mula pegang anak hak A, wah malah tak situ mari anak hak kecil pula hak B pula. Jadi akhirnya budak ni celaru, tak tahu hak mana mak aku. Kerana dalam sejarah tu mari A pun dia, mak hak jaga dia, orang puan hak jaga dia pukul 7 tu, pukul 7:10 mari budak B pula. Lepas boleh 10 minit budak B pula. Jadi seorang ibu tu dia apa namanya, terpaksa kena ngasuh 4-5 orang. Akhir sekali budak ni timbul dendam sama-sama. A marah pada budak A ni, itulah marah pada B. Kerana bila mak ni letak dia atas kursi ke atas berapa, atas tanda berapa, dia ambil B pula, menangis kawan hati. Kerana apa? Mak dia diganggu oleh budak B. Duduk mata pula mari anak hak nama C pula. Jadi akhirnya celaru ni timbul dendam, mengikut psikologi, mengikut budak ni dendam, marah semua, tak puas hati semua sepanjang-panjang hari. Sampai petang pula budak ni pula balik ke rumah pula, mari mak dia sendiri, dia tak kenal hak mana mak dia asli, mana mak hak buatan, dia tak kenal dah. Budak ni bukan dia kecil. Jadi budak ni bila besar ni keadaan fikiran dia tidak apa nama ni, tidak tenteram, fikiran dia dendam, balas semua, kena berebut semua, masuk dapur pun berebut lauk, di sekolah pun berebut buku, naik berebut atau naik kereta berebut tempat duduk. Jadi ini celaru timbul ni hasil daripada seorang ibu terpaksa kerja sendiri dan serah anak dia ni pada pengasuh buatan. Itu so ni bukan dendam pada budak-budak, mudah marah, tak ada kita panggil ukhuwah, tak ada brotherhood, tak ada apa namanya kesayangan, tak ada. Yang keduanya dari sekolah juga sebut bahawa bila kita mandi anak, susu anak, hakikatnya kita didik jiwa dia sedang lembut sekarang ni, kita didik supaya apa dia payah ni, nak kata supaya lagu mana. Kerana orang didik dia ni tidak seorang lala ni, cikgu sekolah ni supaya pelajar dalam kelas, budak sekolah ni budak umur 7 tahun 6 tahun dah, cikgu sekolah ni bagi menyelamatkan budak ni, dia tak boleh tukar guru atas mata pelajaran. Esok hari ni tu matematiknya hak nama A, lusa bertiga pula mari cikgu hak nama B pula. Jadi untuk khusus, untuk nak fokus seorang cikgu, nak fokus pada seorang budak, semua kelas tak boleh, kerana bertukar-tukar cikgu. Jadi sebab itulah satu daripada cara yang bijak ialah cikgu tak boleh tukar atas mata pelajaran atas mata tulisan ke, matematik ke, sains ke, agama ke, apa dia tak ditukar. Jadi kalau budak kecil, budak besar dah umur 7 tahun nak tukar cikgu atas mata pelajaran tak betul dah, akan mengganggu fikiran dia. Nak fokus tak boleh, cikgu pun nak fokus boleh, atas budak tak boleh. Kerana tukar-tukar seminggu, tukar kawan lain pula, tukar kawan lain pula. Lebih lagi budak kecil dia nak fokus pelajaran pada seorang cikgu tak boleh, kerana 2-3 minggu tukar seorang.
Itu budak obsadah. Apa kata budak kecil? Budak kecil duduk rumah, mak dia muka lagu lain, suara lagu lain, cara peluk, cara cium lagu lain. Pergi ke tempat mengasuh pula, muka lagu lain, suara lagu lain, umur lagu lain. Rumah aku mak umur setara ni, mari sini umur tua mai 2 pula ni. Jadi akhir budak ni celaru, jak kecil pakai besar. Ini para hadirin semua yang menyebabkan Islam letakkan bahawa bila kita kahwin, wajib atas kita nafkah pada isteri, supaya tidak dirata pak pun tinggal rumah, mak pun tinggal rumah cari fikir saja. Akhirnya budak ni celaru. Tengok bijak Islam, tak bijak guna mari pada Allah. Allah yang buat Islam, Allah tu juga buat budak kecil, Allah tu juga buat otak dia, Allah juga buat fikiran dia, Allah juga buat emosi dia. Dengan sebab tu Islam menetapkan bila kita berkahwin, wajib atas kita jaga nafkah isteri. Kain pakai dia tak memikir dah, makan minum dia tak memikir dah, rumah tangga tak memikir dah, kerana aku ada tok lelaki. Dan tok lelaki pun turun tangga bismillahirrahmanirrahim, pergi jabat, kau pergi kedai, pergi bawah ke, dalam kepala dia ingat semua, aku ada bini, aku ada anak, aku ada rumah, aku ada kena beli batu beli batu. Jadi tak mikir banyak dah. Dia nak buah rata duk. Pasal buah rata tu pasal hiduplah pada mak beranak ya, pada beranak mak hidup, tapi tak ada fokus tertentu yang diberi. Sedangkan kita orang Islam ni ada benda yang kita diajar, iaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allah tak, kita ada Allah, kita ada Nabi Muhammad. Maka perkara yang perlu kita fikir ialah menapa yang Allah ajar pada Nabi, dan menapa yang Nabi Muhammad ajar kepada aku. Jak pagi pagi gelap, jak muda pagi tua, jak hidup sampai mati, benda ni yang kita mesti fikirkan. Jadi para hadis semua, kalau kita perhati betul, maka terlalu amat tepatlah kita orang Melayu, khasnya orang Kelantan ini, terima Islam, buat Islam. Dan kita orang Kelantan ini disebut rakyat serami Mekah, bukan serami Golok, bukan serami Mekah. Dia Mekah ni tempat turun wahyu, tempat Nabi Muhammad kita besar, tempat Nabi Muhammad kita perjuangkan Islam, dan tempat turun wahyu, dan tempat pula tempat Baitullah, rumah Allah. Rumah Allah kita panggil Kaabah ni, yang menjadi tumpuan kita manusia Islam sedunia. Orang Jepun bila semayang adab Baitullah, orang balik Eskimo pun semayang adab pada Baitullah, orang Utara, orang Selatan, orang Timur Barat, semua bila semayang adab Baitullah. Baitullah ni bekas tangan Nabi Ibrahim, bukan bekas tangan seorang kaya, bukan bekas tangan seorang dermawan, bukan bekas tangan seorang profesor, bukan bekas tangan seorang engineer, bekas tangan Allah, bekas tangan Nabi Allah Ibrahim AS. Dan Nabi Ibrahim ni Allah Ta'ala pujilah Quran dia, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'aluka lin-nasi imama. Nabi Ibrahim seorang nabi yang sudah diduga oleh Allah bi kalimatin, dengan berbuat apa perkara. Perkara ni banyaklah, apa tak sebut hari ni. Fa atammahunna, Allah kata aku duga Ibrahim, fa atammahunna, Ibrahim buat belaka sebagaimana aku nak. Termasuk dah suruh sembelih anak. Nabi Ismail itu anak dia betul-betul, dia boleh anak ketika tua dah, ketika mana kita nak bergantung pada anak muka kita tua dah. Tapi saat tua itulah Allah Ta'ala beri mimpi suruh sembelih. Beri mimpi, bukan Jibril meraya, dia beri mimpi. Boleh ada kata-kata mimpi mengarut kamu ya, tapi fa'atammahunna, Ibrahim walaupun bunyi mimpi, tapi dia sempurna. Bila sempurna malah, walaupun tak jadi sembelih, kerana Ibrahim bukan aku nak suruh mu sembelih, nak tehmu, nak dugamu lagu mana sayang anak kau, sayang aku. Bila mu nampak nak sayang ngoti kan, waktu pisah nak sebelah ngoti, falamma aslama wa tallahu jabin wa nadainahu ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Ceritanya panjang dalam Quran sendiri, bukan dongeng-dongeng yang tidak. Faqala inni ja'iluka lin-nasi imama. Bila Allah Ta'ala tengok Nabi Ibrahim dia buat Kaabah tu, orang yang memang diduga dia berjaya dalam dugaan, bermacam-macam dugaan, maka Allah Ta'ala hadiah kepada dia. Hadiahnya apa dia? Ja'iluka imaman linnas, aku jadi kamu ni linnas imam, aku jadimu, aku lantikmu, aku iktirafmu sebagai pemimpin, bagi tu imam bagi manusia. Ja'iluka linnas imama. Tengok bahasa Quran. Kalau kena kita buat Quran, Nabi Muhammad buat Quran, dia tak kata imamah. Ini ja'iluka linnas qaidan, aku lantik menjadi pemimpin bagi manusia. Qaid, pemimpin. Tapi Allah Ta'ala tidak guna perkataan qaid, dia guna perkataan imam. Aku lantikmu tu imam bagi orang. Kita sini tu imam semaya tu dah, tapi imam ni semaya ni simbolik. Ya betulnya tu imam ni tu imam berlaku. Pergi kedai pun tu imam jadi
apa itu imam jadi imam, pergi masuk jabat pun tu imam jadi imam, pergi keladan pun tu imam jadi imam. Dalam ekonomi tu imam lah orang yang jadi pemimpin, dalam politik tu imam lah jadi pemimpin, dalam rumah tangga tu imam lah jadi pemimpin, dalam sekolah tu imam lah jadi pemimpin, segala-galanya imam. Jadi Nabi Ibrahim ni Allah Ta'ala jadi lantik jadi imam, jadi pemimpin. Sebab tu kita kata ni apa nama agama dan politik selain. Kalau dia mau kata agama lain politik lain ni orang putih aja, bukan Nabi Muhammad aja dia. Akhirat kelak dia kena cari orang putih masuk syurga. Nabi Muhammad tak pelahak. Ingat balik sikit. Ingat balik amun nak kata sekali lagi. Orang yang kata agama lain politik lain, politik tak disebut dalam masjid ni semua sekali ni orang anak murid orang putih, bukan anak murid Nabi Muhammad tu. Akhirat masuklah kubur, dia kena cari orang putih tolong dia. Orang putih mana? Gong tolong dia. Orang putih sendiri jadi intelligent lah kubur dia. Ini faham balik sekali. Kita orang Melayu ni bukan orang putih jajah. Indonesia bukan Belanda jajah, sama-sama putih berlaku. Indonesia apa dia Timur Tengah dia bukan orang putih dan Perancis jajah. Jadi terbawa-bawa ajaran orang putih dan Perancis ni pada dalam kepala kita orang Melayu. Buat video set ni supaya tu buat anak orang putih berlaku. Buat Nabi Muhammad dan gelombang merah di Kelantan jadi merah menyala biang habis. Mengaku bahasa tak kerti rego nilai Islam. Jadi kesimpulannya, bila mung dapat anak, maka mung kena royak, aku nak royak pada anak mung tu bahawa mak dia kandung dia Quran hak minggu lepas. Masa mengandung pun Quran letih menderita. Ambo makna Quran itu makna letih menderita. Wa wada'atu Quran, dan mak mung waktu terang waktu beranak kamu itu beranak keadaan terang keadaan Quran yang keadaan letih menderita juga. Aku terpaksa royak pada anakmu kerana anakmu memang tak ingat waktu duduk dapur mak dia. Kalau aku tak tolong royak, mak nak royak awam duduk dapur anak jarang royak. Jadi dah makmu tak royak agak biar aku royak pada anakmu. Budak kecil waktu makmu kandung kamu tu kandung keadaan menderita, walaupun waktu beranak menderita. Dan 30 bulan riba mandi lecek nasi suap anak suap susu gapo 30 bulan keadaan menderita apa semua sekali. Seorang sahabat Nabi waktu Nabi ada gitu sallallahu alaihi wasallam, dia gendong mak dia tawaf Baitullah gendong mak. Tak jamin hari itu tawaf ni bukan sepuluh ni lantak pelantaian tu licin minyak batu marmar. Yang hari itu batu bengok-bengi. Tahun 57 Amos siapa di Mekah tu masih lagi dalam masjid Mekah tak ada anak batu, besar anak batu. Tahun 57 belum pada siapa ke Mesir, masih singgah di Jeddah, kapal laut Amos daripada Bombay singgah di Jeddah naik buat umrah. Masa tu masih lagi masa ada batu besar. Amos tanya saya Melayu, apa batu ni? Dia kata batu ni supaya air bukit hok turun ke Kaabah tu duduk tengah lembah gitu. Kerana tu bukit tinggi belakang, bila hujan air atas bukit turun masuk beripu dalam Kaabah. Dekat Kaabah macam kolam lah. Jadi apa namanya kerajaan tekotinya belum lagi buat pelantaian pelantaian sepuluh apa air tu suruh lah payah nak berjalan. Jadi zaman tahun 57 tu payah dah nak berjalan nak tawaf kerana batu-batu besar besar. Ini zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi kita Muhammad. Zaman Nabi Muhammad dia, Nabi ke tawaf dengan unta, bukan tawaf jalan kaki dengan unta. Tawaf dengan unta. Oh, kalau kena kita lah ni sibuk ni tengok unta masuk masjid. Jadi, seorang sahabat gendong mak dia. Belah-belah payah perjalanan payah sekalipun, gendong. Sudah tu dia letak, ya Rasulullah, ni mak aku gendong dia waktu tawaf. Aku nak tanya mu ya Rasulullah, puas padan dah kau? Aku sebagai seorang tu balas budi pada mu aku kerana aku gendong dia atas belakang aku 7 tawaf 7 pusingan. Dia berjawab lagi mana? Dia kata usah ke apa, sekali terang tak padan lagi. Mu terang kamu sekali ya, sekali tak padan lagi kamu. Tak tidak sekali, kadang-kadang sehari semalam, 2 hari 2 malam. Dia hari tu bukan ada doktor, bukan ada berapa. Eloknya doktor cocok mudah buka jalan apa semua sekali. Allah besarnya dia dosa seorang anak deraka pada ibu bapa dia. Dan Nabi sebut al-jannah
tahta aqdamil ummahat. Syurga duduk tapak kaki ibu. Syurga ni duduk tapak kaki ibu. Maknanya nak masuk syurga ni kena taat, kena jilat tapak kaki mak dulu. Jangan deraka ke mak. Dia kata duduk kata tak boleh. Awak dia ambil tek. Awak dia ni besar-besar. Semua ni terletak di atas didikan apa ibu bapa terhadap anak waktu kecil. Dan dia sebut minggu lepas, tanda anak ni berjuru ialah dia berdoa pada mak pak dia, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Doa ni mengandungi, ya Allah, turun ilham pada aku supaya aku reti syukur nikmat yang kamu beri pada aku ibu bapa. Yang keduanya, nikmat supaya aku buat amal soleh. Siapa kau pikir murid doa puas hati. Amal soleh yamu ya Allah puas hati. Amos sebut minggu lepas nak suruh Tuhan puas hati kerja kita ni bukan sebagai barangan. Kita kerja dengan tokai kita pun jaga-jaga puas hati. Kita sebagai koli kerja dengan tokai, kita sebagai pegawai kerja dengan bos. Jaga-jaga nak boleh puas hati. Ada saja kritikan, ada teguran ditulis. Dia apa tulis. Ini dengan Tuhan. Tuhan tidak pelak sikit abuk pada kita. Tak ada perkara sikit abuk Tuhan nak pada kita. Maka nak boleh ke dia puas hati ni gak? Pasal kita buat banyak perkara lah. Dengan tubuh luarnya, dengan makanan halalnya, bukan sebagai baik, tapi sebagai seorang anak yang reti kenal budi mak pak, dia kena berdoa supaya Allah buka pintu hati dia syukur pada mak pak, dan supaya Allah beri jadikan dia sebagai seorang amal soleh siapa aku pikir puas hati. Yang ketiganya ialah, ya Allah tolong betul dan empat zuriat. Bukan sekat aku jadak, anak aku, cucu aku, cicit aku, ciuk-ciuk pakai kremat. Biarlah tolong piping apa zuriat aku supaya dia ni jadi salah, jadi baik. Wa aslih li fi dzurriyyati. Lepas tu yang keempatnya, inni tubtu ilaika. Ya Allah, aku doalah supaya aku ni taubat, dan kamu terima taubat aku. Wa inni minal muslimin, dan aku taubat tu jadi orang muslim. Ini itu cerita Allah Taala cerita anak hok juru. Kita Kelantan kita panggil anak juru, anak soleh. Baik, so lagi yang kita baca hari ni, anak juga tapi anak tak juru. Nak panggil anak belong ko, nak panggil anak deraka ko, kalau hudum nak deraka kita panggil. Kalau anak tak dengar kata ko, bahasa kerah keruk ko, gelak perut ko, banyak bahasa-bahasa orang Kelantan ni guna pada anak ia tak puas hati. Dia nak kata anak deraka, dia guna juga takut deraka sungguh. Dia tak dia guna bahasa-bahasa pinjaman. Mudah-mudahan Allah Taala buka pintu hati. Iaitu kata dia, wallazi qala li waladi uffil lakum. Dan satu lagi jenis anaknya, ini anak yang deraka pada mak pak bukan kerana suruh kerja. Kalau suruh kerja tu masalah yang kedua. Masalah yang tak kena ngangi dia benda ibu bapa ajar. Di antara perkara yang wajib atas ibu bapa ajar pada anak ialah masalah agama. Di antara perkara agama tekan sangat ialah masalah kiamat. Ingat molek kepala semua. Kita dalam pengajian agama kita ada rukun iman. Ada rukun Islam, ada rukun iman. Rukun Islam ni hak luar. Tubuh badan kita, mulut lidah kita, kaki tangan kita ni benda-benda hak sakut dengan hak luar ni kita panggil rukun Islam. Sembahyang, puasa, haji apa semua sekali hak rukun Islam kan. Hak benda ni hak benda terlibat dengan anggota luar. Oleh kerana manusia ni ada satu lagi anggota dalam yang kita panggil roh. Allah Ta'ala sendiri sebut manusia ni ada roh, maka roh juga ada rukun dia. Kalau rukun Islam ada 5, roh jadi 6 rukun. Rukun iman ada 6. Dalam 6 ni hak agama Nabi Muhammad tekan sangat 2 perkara. Pertama, iman billah. Yang kedua, bil yaumil akhir. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarah. Terlalu banyak ayat apa hadis-hadis Nabi yang bila nak sebut benda penting dia reka 2 perkara. Mana-mana orang beriman dengan Allah dari akhirat, falyukrim jarah, hendaklah dia hormat pada jiran. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hadis yang kedua, mana-mana orang beriman dengan Allah dengan akhirat, maka sama ada dia kecek molek ataupun dia senyap. Bawa apa ni pelawak tak sah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir apa dia ada lagi hadis-hadis. Yang pentingnya bila barang itu penting, Nabi nak ayat kat orang, maka Nabi lapik dengan 2 perkara. Kalau mu benar beriman dengan Allah dari akhirat, kalau mu benar beriman dengan Allah dari akhirat, kalau mu benar beriman dengan Allah dari akhirat. 2 perkara penting. Atas dunia ni kita kena yakin bahawa dunia tidak kita.
rumah kita, pitih kita, anak bini kita, pitih mak kita, bahkan kita sendiri tidak kita. Oh Allah. Pastikan bala kita mulut aku ni tidak aku buat, tidak mak aku buat, tidak ayah aku buat, tidak doktor Allah. Bila kepunyaan Allah, maka kita tak boleh pandai-pandai. Kena kecek, kena telan makanan supaya Allah Taala. Oh, kalau pakat reti lagu ni berlaku. Nak cari orang curi tak ada, nak cari orang rasuah tak ada, nak cari orang menipu tak ada, nak cari apa tak ada. Kenapa? Menipu, kecek, buruh, kogit, pak kotor, guna tangan, guna kaki ni kita guna barang orang. Barang siapa? Barang Allah. Bila kita guna barang orang, barang ni barang Allah Taala beri, maka kita guna serupa dengan hak tu yang barang ni. Oh, kita pinjam mutu orang, mari sini hari ni. Kita pinjam mutu mentara nak pergi tempat ngaji, pergi tempat ngajar, nak pergi tempat ceramah, nak pergi tengok orang sakit. Tuan mutu kata boleh, tapi jangan gendong. Jangan gendong, jangan lalu seluk. Jangan buat semar, jangan buat kayu, jangan. Jadi kalau kita jenis orang reti bahasa kata panggil, kita terima mutu orang ni, ingat mutu ni mutu selamat, dia pesan kat aku tak boleh gendong orang, tak boleh lalu jalan seluk, tak boleh berapa lagi. Sebanyak mana dia pesan, kita pakai sungguh. InsyaAllah bila kita balik mutu tu serah ke dia tak tengok seluk berapa, esok kita senang mudah pula. Allah Ta'ala begitu juga. Banyak mana barang atas dunia ni hak dia. Walillahi ma fis samawati wa fil ard. Dalam ayat kursi kita baca lahu ma fis samawati wa fil ard. Hak Tuhan benda langit benda bumi. Atas bumi ni aku duduk atas bumi, hak Tuhan. Mulut aku, lingung aku, hidung aku, orak sarak aku berapa hak Tuhan. Sebab tu bila Nabi rokok dalam sembahyang, khosnya sembahyang sunat, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa lahmi wa mastaqal bi qadar. Nabi kita rokok, kita baca subhanallah azim ya, tok lebar, tok aji tiga tu ya, pak piak bigabang. Banyak lagi benda hak Nabi baca. Allahumma lakrakatu hitan, aku rokok untukmu. Allahumma lakrakatu wa bika amantu, aku beriman denganmu. Wa laka aslamtu, untukmu aku suruh. Khasha'alaka sam'i wa basari, aku rokok, dia rokok sama, telinga aku rokok kamu. Kata Nabi sam'i wa basari, mata aku rokok kamu. Sam'i wa basari wa mukhi, otak aku. Mukh ni bukan otak. Apa ni? Lemuk dalam tulang. Tulang kita ni dalam tu ada lemuk. Lemuk tu dia panggil mukh. Tulang ni kalau lemuk tu gagah molek, tulang gagah. Baju. Bila ada orang yang tak ada setengah penyakit tu, penyakit jenis penyakit yang lemuk dalam tulang dia tak ada, kering. Maka tulang kat tulang. Tak ada selendang, tak ada berapa. Orang ni biasa tak gagah lah. Jadi Nabi kata, mata aku rokok kamu, telinga aku rokok kamu, saraf aku orak kamu, orak aku rokok kamu, dan mukh, apa namanya, lemuk dah tulang rokok kamu. Wa mastaqalat bi qadam, dan sebanyak mana anggota hok tapak kaki aku pikul lele ni, jok kaki pah betih pah gapo ni rokok kamu belah. Jadi para hadirin semua, bila kita baca Quran, baca doa, baca bukan baca sebab baca kaset tu dah. Kaset baca juga. Dia kaset dua ya sumbat dalam tegak dia bunyi wek. Jangan jadi kita sebab kaset. Kaset baca tak tiga pas kamu dan plastik. Kita tidak plastik orang. Jadi lebih kita pada kasetnya, suara sama bunyi tapi kepahaman. Kepahaman tak ada lah kaset. Kaset mahal setara mana kita dia ni kaset plastik, besi, kayu tak pasal. Kita ni tidak besi orang. Jadi bila kita baca, mulut baca, orak sarak kita, apa namanya, idrak kita, wujdan kita, emosi kita turut sama-sama. InsyaAllah para ni semua kita tidak jadi orang Melayu, jadi orang Islam betul-betul. Tak jadi Melayu. Batas kita ni jadi Melayu jadi begini. Mu semaya aku duk, mu tok lebar aku duk, mu pakai piah tapi perangai mu bokok duk mulut Allah. Piah serbannya kira bokok kepu. Itu hak benda mudah hamba sebut. Hamba sebut benda-benda mudah hak penyakit yang menipu kita lain. Tak usah kira benda lain lah. Hak tu lagi banyak lain. Jadi kesimpulannya, budak belong ni, budak ni wajib kita ajak kecil lagi kena ajak agama. Dia perkara agama yang paling penting sekali ialah lain pada beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat. Kerana akhirat sekhusus Tuhan buat untuk al-jaza, untuk balas. Kerana orang ni
belah mana bahasa berapa sekalipun dia kena ada benda dia gerung. Waktu kita beranak hari tu Tuhan bubuh dah naluri gerung pada kucing. Anak kita kecil tengok kucing teriak, siapa dia ajar ke dia teriak tengok kucing. Kalau tengok susu, botol susu suka. Tengok kucing yang teriak. Siapa dia ajar ke budak kecil ni tengok botol susu suka dia nak galak kelepar nak susu. Tengok kucing teriak lagi. Siapa dia ajar? Ini naluri ya Tuhan beri kecil. Kalau kita panggil hidayah, kalau kita panggil fitrah, kalau kita panggil jibillah, kalau kita panggil tabiat, inilah benar. Mau tak mau kita kena ngaku Allah ada sungguh. Orang yang tak kata Allah Ta'ala tak ada ni ikut dia lah. Tapi maknanya kita kena ngaku. Jadi dalam banyak-banyak benda ibu bapa kena ajar pada anak, ialah awal jangan buat tak baik, Tuhan balas. Satu hari nanti Tuhan balas, iaitu hari akhirat. Jadi setengah anak tu dia dengar molek pok ajar. Setengah anak tu gapo mo. Ni dia wallazi qala wa uffil lakum. Ada di antara budak yang kata ke mak dia uffil lakum. Kenapa? Ata'idani an ukhraja. Ada ke mak ngaya cik dengan mak wayak kambo bahawa satu hari nanti kita akan dihidup balik keluar daripada kubur. Mak pun ajar lepas pada mati ni awal Allah Ta'ala pun hidup balik. Dia orang akan tubik kat kubur. Bagaimana rupuk mapu hidup balik, pohon kayu mapu hidup balik, rok mapu hidup balik, celing berapa pelik berapa kalau orang mati hidup balik. Dan hidup hari hidup balik ni panggil yaumul qiyamah, hari bangun. Qama yaqumu qiyamah, qiyamah hari bangun. Tuhan bubuh nama dah hari akhir ni hari bangun. Kenapa? Mayat hak dah tidur dalam kubur tu beribu juta tahun tu hidup balik bangun macam mana. Jadi bagi budak yang pasal bela apa gak awal dua kanak kadik dia kena balas Tuhan. Apa gak awal curi basikal balik orang basikal siapa balik basikal pergi atas ini itu perangai budak bela. Bila kita baca buku-buku yang bersangkut paut dengan budak bela, pertama kerana kita tak ajar agama serah kau tu ayah kita je beranak. Ajar agama dia serah kau tu ayah tu tok guru ni ustaz tu. Anak demo orang lain dia anak juga. Kewajipan tu ayah tu ajar anak dia, ajar anak kita hak kita bahasa tidak nanti bodoh kita kerana kita ada buat salah betul. Kita ni jual makan, jual minum, jual ada pas pergi atas sembahyang dia ajar apa ni orang atas tak ayah tu ajar sembahyang jam berapa. Tu ayah dia ada anak dia, anak kita akhirat kelak Tuhan tak tanya tu ayah bapa tak ajar anak lemen tak. Mama bapa mu tak ajar anak mu ni, mu kerti makan aja, mu kerti minum je, beri seluar je, beri berapa. Bapa mu tak ajar kata dosa pahala, tak ajar kata syurga neraka, tak ajar kata malaikat maut, tak ajar kata malaikat. Ini benda hak sebenar. Hak kita tak ajar dengar tu buat takih, kita tak ngaji ataupun mulut tok guru betul mengajar ikut tradisi je. Kita ajar benda ni bukan ni orang lain kita tak ajar, itu masalah kita. Jadi benda ni perhatian bakal kita perhati terlalu banyak benda-benda hak kita salah Quran. Sebab tu saya sebut minggu lepas Nabi Muhammad dah mati tengah 2000 tahun. Ibarat air kan turun atas bukit ni sampai kalian kita ni tengah 2000 km daripada bukit Titiwangsa ke berapa Ulu Kelantan nak menyapa Kota Baru ni melalui batang sungai yang jauhnya kita kira 1500 km. Air boleh sampai di kalian kita ni serupa kau dengan air hak hujan hak turun mula-mula. Air Tuhan turun mula-mula 2-3 seminggu dulu belum nak sampai kalian kita diturun seminggu dulu di atas pada Kuala Gua Musen. Air jernih, tidak keruh, tak ada kemel, tak ada rebah, tak ada apa. Siapa kalian kita ni dah lalu ke sungai tengah 1000 km dah. Ada bermacam ni kau kan. Rupa pun tidak jernih dah, keruh. Dalam keruh tak ada katak mapuh, tak ada tahi kambing, tak ada lembu mapuh, ada berapa. Maka kita nak guna air itu tak boleh. Doktor kata kalau minum air ni pak cik sakit perut, punah paru-paru, buah pinggang rosak, jadi semelik, jadi cerah perut. Lepas nak gana doktor kena rebuh, kena pening, kena rebuh, kena bubuh obat buat berapa dia pakai klorin ke berapa, barulah boleh minum makcik, barulah jadi daging darah. Agama pun Nabi Muhammad mati tengah 2000 tahun dah. Celek mata tengok orang Melayu ada orang semayang,
ada menipu, ada risuah, ada akhir-akhirnya pula ada agama lain, politik lain, buat agama ambil kebangsaan. Ni hak dalam hak depan mata kita. Betul lagu ni kau hak Nabi Muhammad ajar, kau perangai kau aku, kau perangai orang negeri aku. Dengar radio kata lagu tu juga. Baca khabar kata lagu tu juga. Tengok TV, lagu tu juga. Betul kau TV raya, khabar raya, raya ni supaya dengan Nabi Muhammad, raya kat aku, raya kat manusia 3000 tahun itu. Tok guru kata kena tapih dulu. Bukan tapih, bukan rebuh air dak. Tapih dengan Quran ada. Baca Quran, baca hadis. Bukan baca dak, mengaji. Gak kita ni ada mengaji, ada termasuk pemimpin ada baca Quran, ada pemimpin kita panggil pemimpin tu ada hak reti baca Quran, ada tak reti nasab. Nak baca huruf jari tak boleh jalan. Amba berjumpa dengan orang tu gari baru ni, pemimpin lah. Amba kata cuba tulis benda sebut, tulis jari. Dia kata amba tak boleh tulis jari, pemimpin orang dalam 50 tahun, pemimpin tak boleh tulis jari. Kenapa? Dia kata masa akhir hari buat huruf jari tinggal Rumi. Tak Quran nak tulis dengan Rumi tak boleh. Nak tulis dengan Rumi tak boleh, nak tulis dengan Inggeris tak boleh, nak tulis dengan gapo Natan pun tak boleh berlaku. Dia mesti tulis bahasa Arab. Ini kelebihan Quran. Jawab zaman Nabi pakai mak insya-Allah panahlah Allah Taala jaga Quran. Tulis gunakan bahasa tulis Arab. Jadi bila kita tak boleh tulis, tak boleh baca Jawi, tak boleh baca hadis Quran, arti kitanya la'allahum yahtadun. Bagi tadi yang mau sebut di apa kuliah tazkirah pagi tadi kita pagi subuh jemaah subuh ni kita baca ayat pertama surah Sajdah sebut itu sudah qama atahum min nazir min qabl la'allahum yahtadun. Quran ni Muhammad aku waktu kamu itu sudah qama atahum min nazir supaya menimbulkan rasa gerung pada orang yang tak aja mari guru yang buayak benar-benar gerung, iaitu orang Arab ni. Nabi Muhammad lahir setelah Nabi Isa tak ada atas dunia ni lebih kurang 700 tahun. Lah ni tahun Masihi tahun 2000 berapa? 2011 tarikh Masihi kita panggil. Tahun hijrahnya 1432 ni tarikh hijrah Nabi. Masihinya 2011. Berapa beza tu? Kok ni 1003, 1004, kok tu 2000 lebih. Katalah 900 tahun. 900 tahun Nabi Isa tak ada atas muka dunia ni, baru Nabi Muhammad timbul. Jadi tengah-tengah tu Arab tak reti apa sekarang. Kok reti cara jahiliah. Jadi aku buat turun Quran ni la'allahum yahtadun. Supaya orang hak tak reti tu, hak tak reti gerung kan neraka ni, orang tu jumpa jalan. La'allahum yahtadun, supaya orang hak tak reti apa sekarang tu dia reti dan jumpa jalan. Arti kita duduk ternia ni, walaupun duduk di Kota Baru ni, walaupun mati di Kota Baru, tapi kita sedang bergerak lagi lah mana. Takkan lagi ke neraka ni, ke syurga. Neraka syurga ni kita tak ada fikir pun, dia pergi juga. Budak kecil naik kapal terbang, dia tak reti berapa, dia duduk orang atas kapal terbang, tak tahu apa jodoh, tak tahu apa dia, Kuala Lumpur dia reti berapa budak. Tapi kita reti. Sekarang tengok je, kadang-kadang tengok je kawan pramugari pada sebut wajar lagi kita akan sapa. Kita budak kecil ni naik kapal terbang, naik. Nak kalau gawe cok kelak pula, kau tak reti kau sekarang. Atas dunia kita juga. Atas dunia ni orang yang reti, dia ingat aku ni akan mati. Mati hidup balik. Aku nak hidup pun dia hidup, aku tak nak hidup pun dia hidup. Pada hidup balik tak balik ke kampung dah. Depan dengan syurga neraka. Mana orang nak masuk neraka? Budak kecil lagi tak susah. Kena semua kata teriak. Adik dia, abang dia rebut laut, dia teriak. Benda-benda susah tak ada orang nak. Termasuklah neraka. Tak ada orang nak ke neraka. Melayu lah, Cina lah, apa lah, tak ada nak neraka belakang. Nak syurga belakang. Syurga ni mengerti kena jalan mana? Tak ada orang reti syurga kata melalui Nabi Muhammad SAW melalui Quran. La'allahum yahtadun, supaya manusia hak tak raja dengar hak langit ni dia jumpa jalan. Kita Melayu lon tolak Islam ambil kebangsaan. Bodoh nak kata bodoh tak pada lain, kena mencari perkataan lain lebih teruk pada bodoh. Nak pergi lah mana kita manusia.
Mesti jumpa dengan syurga neraka. Mana orang nak ke neraka, semua nak syurga. Belah mana mu nak ke syurga kalau tidak melalui Quran? Sebut Melayu ni ada berapa? Melayu dengan Cina serupa, sama-sama kosong belaka. Yang adanya ialah fikrah, message. Orang Melayu ni masih dia Islam. Kalau Islam tak ada kosong. Kayu gelonggo ada apa sekali. Kayu cengah besar. Mu atas lori. Go home. Nak buat agama dia. Ambil siring kata dia. Nampak kayu besar pun dah gelonggar. Nampak Melayu kaya pun dah kosong daripada Islam. Jadi ke dia? Hak kita berasa Melayu hebat bergapo tak ada Islam tu. Padang sama-sama kosong juga. Zero campur zero jadi berapa? 10 zero. Berbesar jadi kerja lagi. Zero campur zero, zero campur zero, zero. Tapi kalau benar besar jadi kerja lagi. Allah. Nak oyak lagu tu pun. Ada mana? Allah, payah tu kalau kena cekah. Apa? Zaman belum pergi Jepun itu, masa askar panjang ramai di Kelantan. Kampung hamba orang ingat askar panjang berlatih jumpa orang derian. Panjang tak ada derian lagi dia. Nak makan derian tu dia latung di minyu. Akhirnya pecah beram, tak boleh makan sama sekali. Kenapa? Tak pandai cekah. Kalau pandai cekah tak berat. Ni tak ada apa-apa, boleh makan, boleh berapa. Tapi kita dengan manusia, kadang-kadang kita bercakap tak pandai kita guna bahasa yang menyebabkan pintu hati dia tak terbuka. Tapi kalau kena pandai molek, terbuka pintu hati. Hak tak terbuka lah. Abu Jahal tu habis ran Nabi Muhammad ya, tapi tak terbuka juga orang. Wajahadu biha wastaqanatha anfusim. Muhammad ada orang lawanmu, tapi hati perut dia yakin hak membuat betul. Tapi kenapa? Zulman wa utuwa. Kerana perangai jahat, dia pernah degil. Dia mempertuhankan degil, tidak pertuhankan Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Jadi kesimpulannya, anak kita kena ajar, termasuk ajar agama. Dan dalam banyak-banyak ajar agama ialah ingat bahawa kita ni akan berdepannya pembalasan akhirat kelak. Dan sebab itulah kita diajar mesti semaya baca Fatihah. Dalam Fatihah tu ingat Maliki Yaumiddin, Tuhan yang berkuasa penuh hari pembalasan. Dan pembalasan pula tidak disebut Maliki Yaumil Jazai, sebut Maliki Yaumiddin. Arti mana agama. Balasan akhirat kelak balas mengikut agama. Bukan mengikut undang-undang Malaysia, bukan mengikut undang-undang Inggeris, bukan mengikut Eropah, mengikut agama. Balas dia agama. Buat benda lagi mengikut agama, begini. Buat benda ni kena kat agama, jadi begini. Tak kena kat agama, neraka. Walaupun siapa dia sekalipun. Jadi anak ni lawan muk bila muk wayak akhirat. Anak kata, "Ataidan ini al-ukhja adakum muk wayak kamu bahawa kita akan hidup balik. Waqad khalatil qurun min qabli, sedangkan tu nenek hak lama-lama mati dah tak hidup balik." Menyebabkan bila anak kata lagu ni muk kecil hati, wa ma yastaghithanillah. Muk pok ni dengan dan minta tolong Tuhan. Ya Allah, tolong bukalah pintu hati anak aku. Royak dah tak dengar, nasihat dah tak dengar juga. Lain pada tu bergantung Allah Taala lah. Ya Allah, anak aku ni hamba-Mu, membuat lagi rasa takkanlah Mu tak ditolong dia. Buka pintu hati dia. Aku nak buka pintu hati dia tak boleh. Buka pintu rumah boleh, buka pintu kereta boleh, buka pintu hati manusia tak boleh. Ya Allah, aku minta pada-Mu lah. Yastaghithanillah, yastaghithan al-ghaus. Allah mana yang merayu lah, tak tolong juga lah, merayu meraung. Ya Allah, tolonglah, tolong anak aku. Wa ilaka amin. Ya Allah, ya awan, tolong beriman lah, tolong beriman lah. Inna wa'dallah hakun. Hak mak sebut ni hak Tuhan royak. Dan hak Tuhan royak ni betul. Tuhan tidak berjanji yang bohong. Tuhan tak pernah berjanji lepas tu bohong, elak dak. Inna wa'dallah hakun. Fa yaqulu ma hadha illa asatirul awwalin. Tapi anak dengan sebab degil, dia pakai tolak pula, dia kata mau ngaruk itu. Orang tua-tua kata. Bukan Allah Taala. Mu tahu mana. Jadi hujah lawan Islam ni tidak ilmiah kita panggil. Orangnya lawan cara babi buta kita panggil, cara sembrono cara panggil. Kemudian akhir Tuhan katanya untuk nak hibur hati makpo. Ulaikal ladzina haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal insi. Muhammad beritahu kepada orang, kalau ada orang kata lagu ni baik anak kita, baik anak orang ni azbillah. Orang lagu tu kata haqqa alaihimul qawl. Ini orang termasuk dalam senarai orang yang aku nakkan. Atas dunia ni aku letak sergosa dengan aku. Mu nak keping lagu mana keping. Mu dakwah lagu mana dakwah. Mu nasihat lagu mana nasihat.
Kalau orang dengar, alhamdulillah. Tak nak dengar, entah sarusilah. Kerana aku cari dua ujung. Syurga sah, neraka sah. Hak mana hak ahli syurga tu gak? Hak syurga lah. Mu ikhtiar. Atas aku lah nentukan. Mu nak ajar lagu, nak ajar gilah, nak doa ngaku ko, nak ajar ko, nak ajak pergi ke Mekah ko, nak ajak pergi rumah Tok Lebah, Tok Guru ko, nak pindah tawar kelah gilah. Tapi hati perut dia tangan aku. Jadi bila bunyi tak hati perut tangan aku ni, kita naik gerung. Kita naik gerung pada Allah Ta'ala. Allah, kuasa Tuhan ni begitu sekali. Doa, tapi saya kata aku ikhtiar mesti buat. Ikhtiar, sebab kita katalah bentuk kajian. Kajian wajib dibentuk. Belum pada mari Islam pun kajian ni ada dah. Belum pada mari Islam ni kajian ada dah. Ada kajian Rom, ada kajian Paris, ada kajian di Arab sendiri, ada kajian macam-macam. Tapi kajian Islamic group, Islamik ni, hak ni kau ni. Kita kempen orang ibu bapa di rumah jaga kajian rumah. Tok gawa di jajahan jaga rakyat jajahan. Apa ni, DO jaga rakyat di bawah DO dia. Menteri besar jaga rakyat apa ni, negeri dia. Raja jaga rakyat di bawah baginda dia. Agung jaga rakyat bawah dia. Perdana Menteri jaga. Atas pada Perdana Menteri, atas pada rakyat, ada pada MB, ada pada apa ni? Allah ni kuasa penuh. Mu ikhtiar, mu nak bentuk kerajaan, bentuk. Tapi biar kerajaan mu bentuk ni, biar serupa kerajaan aku. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Aku megang kerajaan. Jadi kalau mu buat kerajaan juga, biar jadi kerajaan mu tu serupa kerajaan aku. Kerajaan kita ni bukan di pusat, bukan di Kuala Lumpur, bukan di Washington, bukan di Singapura. Kerajaan kita pusat dia langit. Kita panggil langit lah. Dia pusat kerajaan langit. Biar tentu benda yang kita buat atas muka bumi ni selain dengan apa yang di langit. Hak langit kata haram, kita haramkan. Hak langit kata halal, kita halalkan. Pada jadi guna akhirat pula, ya Allah serah padamu. Allah yudha'ifal man yasha. Itu dia. Dan pagi-pagi kita baca lepas maya. Tu'til mulka man tasha wa ta'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Dan subuh pagi tadi kita baca, Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, pimpinlah kami sebagaimana orang lain memimpin. Wa afina fi man afait. Ya Allah, berilah pada aku sihat, afiat, tubuh sihat, hati pun afiat, fi man afait, sebagaimana orang lain mau bisa afiat. Wa tawallana fi man tawallait. Ya Allah, tolong kawal kami, tolong wilayah, tolong beri wilayah kamu, penjagaan, pengawasan kamu pada kami, bagaimana orang kamu kawal kamu patut. Wa barik lana fi ma atait. Ya Allah, aku nak minta kamu supaya sebanyak mana benda kamu beri pada aku ni ada berkatnya. Beri umur berkat. Beri nasi mulut, nasi berkat. Beri air setengah, air berkat. Beri anak yang berkat. Beri pitih, beri berkat. Beri rumah tangga, beri pangkat, beri berapa, berkat. Jangan jadi memberi pada aku ni sekat dunia je, tak banyak pakai akhirat. Ya Allah, minta maaf lah. Perang memberi cukup dekat. Harta, kerajaan, pengaruh, askar, perang cukup dekat. Tapi akhir kena selain dalam bukit, dalam laut Qalzum, kerana dia melawan anak akak si Nabi Musa AS. Kita nak wa barik lana fi ma atait. Ya Allah, beri berkat pada aku sebanyak mana benda mau beri sihat, biar sihat berkat. Mau beri bijak, biar bijak yang berkat. Berkat mana manja pakai akhirat. Jangan menjadi perut kita kenyang sekat dunia, masuk dalam kubur lapak pong. Apa tubuh kita sihat atas dunia, masuklah kubur bermacam-macam jenis penyakit penderitaan yang kita alami. Hak ni minta maaf ya Allah. Ini ajaran ni hanya ada Islam ada, nasionalis tak ada ajar lagu. Demokrasi tak ada ajar lagu. Ini bahaya manusia yang tolak Islam ambil demokrasi ke ambil nasionalis. Ini bahaya. Kerana putus hubungan dunia dengan akhirat. Sedangkan akhirat ni komponen bagi dunia. Bagaimana tua, komponen bagi muda. Malam, komponen bagi apa ni, siang. Dunia, komponen dia akhirat. Kita ingat tak ingat apa akhirat mesti mari. Innahum kanu khasirin. Orang yang masuk neraka ni orang rugi. Atas dunia dia rugi kerana putus hubungan dengan Allah. Di akhirat dia rugi kerana orang lain masuk syurga belakang dia masuk neraka, dia rugi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir dhunubana kullaha. Ya Allah, tolong ampun dosa kami semua sekali.
diqaha wa jallaha, sama ada dosa kecil sama ada dosa besar, wa ala awalha wa akhirha, dosa yang kami buat zaman-zaman muda, dosa yang kami buat akhir-akhirnya, wa alaniyataha wa sirraha, dosa yang kami buat cara terang-terangan, dosa yang kami buat cara sulit. Rabbana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jangan tinggal sebarang dosa kecuali ampunkan dia. Wala hamman illa farajtah, jangan tinggal sebarang masalah kecuali kamu selesaikan dia. Wala aduwan illa ghalabtah, jangan tinggal sebarang musuh kecuali kamu atasikan dia. Wala aduwan illa khadaltah, jangan tinggal sebarang musuh kecuali kamu hinakan dia. Wala aduwan illa damartah, jangan tinggal sebarang musuh kecuali kamu hancurkan dia. Wala dainan illa qadaitah ya arhamar rahimin. Rabbana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Ya Allah, tolong buka pintu hati kami, pintu hati kaum masa kami supaya dapat dimasuki oleh kebenaran. Wa anta khairul fatihin, karena kamu sebab baik itu Tuhan yang membuka pintu hati manusia. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi fajma' bainana wa bain nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, satu hari nanti kamu akan bangkit semua manusia di muka dan berhimpun untuk setepat di padang mahsyar. Dalam ramai-ramai kamu berhimpun itu dalam berhimpun di antara aku dengan Nabi Muhammad. Dia telah perkenalkan aku Nabi Muhammad, dia telah perkenal Nabi Muhammad pada aku supaya aku dapat syafaat dia. Rabbana innaka ala Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Takbir. Boleh jelas ke terus sebut tadi pasal tu orang yang buat macam apa video ni sebagai apa suruh kata boleh tolak. Saya tengok dalam sahabat, tapi tengok saja tu mata saya tak ada hati nak baca, mata saya berasa malu nak baca. Tengok pada orang buat ni ada gelar datuk, ada gelar yang semua Allah datuk gajah bui dan sini agung nak boleh beri pangkat dalam program ni. Ada senarai dia, ada bagi data dia, ada teknologi dia. Saya harapkan kena bahawa dia ni benar-benar bon-moral. Tapi bila siapa kita orang Melayu jangan, kalau pemimpin sanggup dia bergelar datuk dan sini sanggup buat kotor dia, rakyat apa kena? Ada pemimpin ni payung, orang panggil terus tak rakyat. Dan kalau terus dia itu goncang, terus dia sengok, dah mana jadi rakyat? Benda apa yang ada pada orang Melayu yang menyebabkan China tertarik orang Melayu, India tarik orang Melayu? Benda apa faktor daripada orang Melayu yang menyebabkan orang Cina tertarik? Kalau sudah moral jatuh, orang Melayu, orang Cina akan pandai hina pada orang Melayu. Sudah Melayu ni dengan miskinnya, dengan jahil, dengan bodohnya, buat lagu ni pula, makin lagi tak ada harga. Orang Melayu dia pandang orang Cina. Orang Cina tokohnya ada duit, orang Cina ada pengalaman, orang Cina ada pengaruh. Tapi Melayu duit pun tak ada, ilmu pun tak ada. Islam ada pada dia pun dia lanjut. Islam ni moral. Islam ialah moral. Innama bu'istu liutammima makarim akhlak. Aku atas dunia ni tujuan aku mari nak menyempurnakan akhlak. Jadi bila Melayu nak bodoh orang lain menggunakan sistem apa kita panggil video set ni orang tak buat tak jalan. Orang tak buat tak jalan raya, orang tak buat tak apa, orang buat lerok, dalam rumah dak kelambu. Tiba-tiba kita tuntut teraman. Allahumma ya Itu sifat benda ni macam mana? bodoh lah. Bodoh tak layak hidup atas dunia. Saya berasa saya baca surat khabar kemarin, tengok surat khabar. Aku duduk mana? Duduk Malaysia aku duduk mana? Terasa duduk negeri lain. Duduk negeri yang tak ada agama, tak ada moral, tak ada. Terasa Allah. Minta maaf lah Tuhan, jangan tu bala lah. Ada lagi orang tua atas dunia ni yang boleh menyekat bala. Ada lagi hayawan padan makan rumput yang menyekat bala. Ada lagi budak kecil atas dunia ni yang menyekatkan bala. Bala nanti perkara ni boleh sekat. Bala langit Tuhan sekat kerana ada lembu padan makan. Lembu tak ada dosa. Kerana ada orang tua bokok, orang tua siang, budak kecil. Jadi kalau tak ada budak kecil, orang tua dan lembu padan ni, bala tu nama dia. Betul makhluk-makhluk macam ni. Allah. Malu lah. Macam kita lagu ni nak berita negeri ni. Okey, beres. Terima kasih. Kau jalan.